Yang mana ada laptop sebelah ke, kalau macam kamu buka sebelah-sebelah ke, bolehlah buat dengan saya sekali. Kita buat macam lab kan, sambil saya buat, kamu buat sekali. Ataupun kamu nak tengok dulu ke saya buat, tengok dulu bagi faham kan. Lepas tu play balik sepunya video and then cuba follow juga. Okay, tapi sebelum tu saya nak ambil attendance dulu. Hari ni 17 bulan kan. Okay, Muhammad Anas. Ada tak? Ya, Doktor. Afif. Afif ada Afif? Afif tak ada. Muhammad Haris. Ya, Doktor. Arab Solihin. Ya, saya, Doktor. Nurul Syafiqah. Saya, Doktor. Siti Nur Hafizah. Saya, Doktor. Nur Aisyah. Saya, Doktor. Nur Hanis. Saya, Doktor. Siti Fatimah. Saya, Doktor. Nur Alisha. Saya, Doktor. Nur Syuhada. Saya, Doktor. Nurul Akmal. Saya, Doktor. Dek Majidah. Tak ada. Nur Izian. Nurul Atirah. Saya, Doktor. Nazrul Aizat. Nazrul ni, Nazrul tak ada Ada. Ada. Hmm. Awak ni macam mana? Awak nanti PM saya. Boleh. Okey. Semangat dok ni belajar hari ni. Saya je semangat ni. Semangat, Doktor. Semangat. Tunggu-tunggu ini. Walaupun kita Boleh lah. online kan, semangat awak tu kena sama lah macam face to face. Awak kena bayangkan saya dekat depan, mengajar depan kita punya whiteboard kan. Alah. Okay. Okay, fine. Kita start, find new project. Action method. Okay, nampak Okay. Untuk yang first ni, okay, function method ni dia ada dua jenis. Okay. Dua jenis function di mana jenis yang pertama dia return value. Maknanya bila dia kira and then dia hantar dia punya result dia. Okay, satu lagi function yang kedua ni dia kira proses and then dia print out dia punya output dia dalam function tu lah. Dalam yang return ni dia hantar kepada main and then main yang print out. Kalau tak hantar without return value, dia tak submit, dia tak pass result daripada main, dia hanya return, dia hanya print pada
function dalam function dia lah. Dia print dalam function dia. Okay. Tapi sebelum tu disebabkan awak tak belajar lagi function, saya just go through dulu. Apa-apa nanti tanyalah. Cuma function ni dia beza sikit je dengan kod yang biasa saya ajar dalam lab. Kalau biasa lab, kamu ada apa? Input, proses, output tu tak? 3 benda kan? Input, proses, output kan? Okay, saya tulis sini. Sekejap ya, ada gangguan. Sekejap eh. Okay. Yang biasa dalam kelas input, proses, output kan? Kan biasa yang ni kan? Bila function, okay, kita ada tambah satu lagi. Sekejap, yang ini open main. Yang ini close. Okay. Okay, yang ini open, yang ini close. Function ni kamu kena buat di luar close main kat sini kat bawah dia ni. Okay. Function kena ada kat bawah ni. Jadi input, proses, input, function. Pastikan function berada di luar close main. Jangan kamu letak kat dalam. Di main kan, maknanya dia ada buka, tutup. Di luar bracket tu kamu kena letak function ni lah. Okay, function ni fungsi dia apa? Function ni fungsi dia adalah untuk menjalankan proses ni. Maksudnya kat sini, proses ni kamu kena keluarkan dia dalam main, kena letak kat dalam ni. Faham tak? Okay, jadi dalam main dia ada dua je, input dengan output. Input dengan output. Dalam function dia ada proses. Maknanya function ni berperanan untuk buat proses lah, completekan proses dia. Okay, setakat ni clear Okay, jadi bila ada function, bila ada function, kena ada sesuatu yang panggil lah function tu. Maknanya macam kamu berada dalam satu department, kamu manager. Manager ni ibarat main lah. Main ni adalah manager. Function ni adalah ibarat department lah ataupun satu-satu jabatan. Ni kronologi supaya kamu faham lah. Function ni adalah department, main adalah manager dia. Manager ni dalam satu-satu company dia ada banyak department. Ini salah satu lah. Salah satu department satu. Salah satu dia department satu. Ini department dua. Dia ada dua department. Dalam satu syarikat ni nama function method. Dalam tu ada manager. Di dalam manager tu, di bawah under manager tu dia ada dua department yang bawah dia lah. Satu department dua. Function satu, function dua. Function satu, function dua. Bila ada satu-satu problem ataupun satu masalah yang kena settle lah. Katakanlah manager ni ada satu projek yang kena buat. Projek dia adalah calculate area circle. Itu adalah projek yang dia dapat lah. Jadi bila dia dapat satu tugas, manager ni dia bahagilah tugas dia kepada department ni. Katakanlah function satu, department dia berperanan untuk calculate area. Kan? Calculate area. Function seterusnya berperanan untuk katakanlah area circle. Kan?
area circle. Yang ini pula calculate area triangle contoh. Maknanya dia bagi tugas. Function ni berperanan untuk menerima tugasan-tugasan daripada main. Okey. Bila dia nak bagi tugas tu, main ni kena panggil lah. Manager ni kena panggil di mana dia kena calling method tu ataupun calling function. Dia kena call, dia kena panggil dia kena panggil function yang terlibat ataupun department yang terlibat untuk terima tugasan. Okay. Terima tugasan is mean that passing value lah, passing data kepada method tersebut. Okay. Call function and passing. Ibarat macam kamu boss. Okay, kamu boss. Okay, manager. Kamu panggil kamu punya pekerja, bagi file tugasan kat dia lah. Okay, kamu department A buat calculate area. Panggil seorang lagi, kamu department seterusnya calculate area triangle. Faham tak? Okay, ini adalah fungsi method lah. Okay, main berperanan untuk memanggil method yang terlibat untuk bagi data yang ada. Sama ada data tu daripada user input yang kita guna scanner tu ataupun data itu daripada array, okay, juga daripada user input dan disimpan dalam array, dia passing je. Ataupun data itu kamu sendiri yang create lah. Okay, kamu sendiri yang masukkan data tu. Banyak mana, data apa kan. Okay, jadi itulah, ini je function, ini je. Cumanya beza dia berapa banyak function yang kamu nak guna, berapa banyak method yang kamu nak panggil, itu bergantung kepada projek yang kamu buat lah. Depend on problem yang kamu nak solve. Okay. Jadi untuk permulaan ini, saya nak bagi contoh lah. Okay, contoh macam mana kamu nak calling method tersebut dan macam mana kamu nak passing data itu kepada department yang terlibat. Okay, faham setakat ni? Okay, jadi untuk first saya nak data ni, saya nak passing data daripada user input. Okay, first kita import dulu scanner lah. Okay. Okay, input yang terlibat adalah, saya share dulu ya. Ada nak tanya, boleh terus tanya ya. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, kita ada scanner. And then kita minta input daripada user lah. Okay, print line and then okay, enter to number. Okay, katakanlah saya minta daripada user 2 number. Okay, 2 number integer 61. Next. Okay, maknanya
kita dah ada 2 input pada user. Kan? 2 input daripada user di mana kita minta 2 number. Okey, sekarang ni data-data yang kita terima ni kita nak buat proses. Okey? Kita nak proses data ni melalui method lah. Kita nak passing data ini kepada method dengan memanggil method yang terlibat. Okey? Macam mana kita nak call method tu? Just cite je kita nak method apa. Katakanlah saya guna method operasi tambah. Untuk kira tambah data lah. Okey, tambah kedua-dua data ini. Nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Dan saya passing data yang saya dapat daripada user ni kena letak kat dalam ni lah. Ni saya passing data saya passing data 2 ni kepada method ataupun department yang buat kerja ni. Okey, jadi bila dah call kita kena create lah function dia. Bila dah call kita kena create. Bila nak create dia kita ambil kat sini. Kita letak je kat sini. Dan kat depannya awak kena tambah public static void. Okay, public dia akan jadi tulisan tebal ni maksud dia adalah fungsi lah, fungsi function method. Okay. Jadi dalam ni awak kena letak integer untuk terima data tu jenis integer. Okay. Dan awak kena ada buka tutup lah. Okay, buka tutup proses ni, proses kat dalam. Nama ni tak semestinya sama tau dengan passing data ni. Awak nak letak nama lain pun boleh. Tak ada masalah. Okay, nama lain pun boleh, nama sama pun boleh. Cumanya seeloknya kamu letak nama lain-lain lah sebab nanti kamu keliru pula. Proses yang dalam proses ni dengan yang data dalam ni sama, nanti pening satu kan. Jadi better kamu letak nama lain lah. Okay. Jadi untuk operasi tambah ni, okay, manager dah passing dah data ni kan. Manager dah panggil dah fungsi dia and then dia dah passing 2 data daripada terima kat sini and then lah. Okay, kerja dia apa? Tambah proses dia hasil tambah number Okay, kira hasil tambah 2 nombor. Jadi kamu kena declare lah integer total dengan N1 tambah N. Okay, N1, N2 ni ambil dari mana? Ambil dari yang inilah. Okay. Then print out. Okay, saya ada 2 benda. Hasil N1 N2 Okay. Okay. Saya tambah 1 dan 2. Okay. Kenapa saya tak letak kat atas? Sebab sekarang ni function ini dia tidak return value. Void ni bermaksud without return value. Maksudnya department ni dia tidak return value. Bila dia tidak return value, dia guna perkataan void.
void ni dia tidak return value. Maksudnya bila tidak return value, dia akan print out output kat sini. Okay, dia akan print out kat sini. Sekiranya dia return value, okay, saya nak tunjuk perbezaan return value kepada main. Okay, maknanya bila return value kepada main, dia kena hantar total tambah ni kepada main untuk dia output kat sini. Jadi dia tak boleh guna void lah, maknanya guna dia return balik dalam bentuk integer sebab dua-dua nombor ini integer. Jadi dia kena tukarlah sini jadi integer. Bila sini integer, yang ini dah tak boleh guna dah. Dia kena guna perkataan. Okay, return, dia nak return apa? Return total tambah lah. Macam gitu. Jadi bila dia return, maknanya return total tambah dalam bentuk integer, dia hantar kepada main. Jadi dekat sinilah kita tulis system.out. Okay. Kita ambil balik yang ini tadi. Kita ambil balik. Kita print kat atas lah. Atas. Okay, jadi yang ini nama kena sama yang ini lah. Okay. Dan calling method ni dia kena call kat dalam ni lah. Ni kat sini. Dia kena call kat dalam tu. Dan yang ini dia tak boleh 2 kali call. 1 kali sahaja call. Okay, maknanya kita call dekat sini. Kita call dekat dalam SOP ni, and then bila dia return value, dia akan print out hasil dia kat sini. Dia akan print out hasil dia kat sini. Okay, ini dipanggil return value. Return value ni apa-apalah, apa-apa data type lah, nak int ke, double, nak char ke, nak array, boleh juga, mana-mana pun boleh. Okay. Tapi dia kena sama lah. Dia kena sama data kat sini. Ni apa yang kita buat lah. Double kena submit double. Okay. Okay, boleh. Jadi ini operasi tambah. Okay. Operasi tambah. Dan saya nak tambah lagi function seterusnya. Okay, function seterusnya adalah operasi tolak. Okay. Okay, jadi ini saya buang dulu. Saya nak buat yang satu-satu lah supaya kamu faham. Okay, tadi saya tunjuk dulu. Okay. Nampak tak tadi kalau saya tak tukar ni kan, dia ada error dekat sini. Maksudnya dia kata missing return statement. It mean that bila kamu guna integer, maknanya dia nak something yang return. Maknanya kamu kena return nilai integer. Kalau tak letak return, dia akan error. Jadi bila yang ini saya nak buat void. Mana void, tak apalah. Kita nak print out dalam ni pun tak return value tak apa sebab void. Ini kita tidak terima apa-apa value lah daripada function tu untuk dia pass data balik kepada main untuk display. Okay. Kalau macam yang ini, void ni dia display dalam function tersebut. Okay. Okay, dan seterusnya lah saya nak buat lagi function seterusnya operasi.
Okay, operasi tolak. Operasi tolak. Sini je. Saya guna nama sama pun. Guna nama sama boleh. Ataupun kamu nak guna nama lain-lain pun boleh. Nama ni. Nama apa? Nama variable dekat passing data ni. Untuk passing value ni nama apa-apa pun tak apa. Tak ada masalah. Tidak perlu sama dengan nama atas tu yang passing ni. Cumanya kamu kena tahulah, okey dia passing dua ni, maksudnya proses ini hijau total satu. Okey, output dia. Kamu boleh campur pun boleh, katakanlah method atas ni void. Kan? Method tolak ni kamu nak return. Tak ada masalah. Kamu kena ni dia salah sebab apa? Nama tak sama. Okey. Bila dia return kat sini, kamu kena letaklah output dia kat sini. Operasi tambah, saya nak print dalam ni sebab dia void. Operasi tolak, saya nak print dalam main sebab dia return value. Sebab dia return value, saya nak print out dalam ni. Jadi yang ini saya call kat dalam lah. Sini lah. Saya call. Jadi, dua fungsi yang berbeza menerima data yang sama. Okay. Jadi, ini return value. Okay, return value saya letak kat bawah ni. Untuk return value, ini fungsi untuk return value. Without return value void, print out dalam ni output. Return value with return value integer, dan bentuk integer proses, dan dia return value dia print out dalam main. Okay, dia print out dalam main ni, kena panggil method dia kat sini lah. Kat sini untuk yang without return value panggil. Okay. Kat ini method of return value. Okay. Faham tak setakat ni? Faham ke tidak faham? Kelas? Are you with me? Faham Ada, doktor. ada doktor. Faham ke tidak? Kenapa yang output untuk tolak tu doktor letak atas doktor?
Sebab dia return value ni integer. Bila return value, main lah kena print out output dia. Return value tu. Yang tambah ni sebab dia void without return value, dia tak return, dia print out lah dalam function dia. Bila return value, return ni maksudnya dia hantar balik. Bila manager tu bagi main bagi data kan. Dia kira-kira data tu dia hantar balik dekat main ni. Kan dia hantar data balik dekat main ni untuk print out ni. Lepas tu dia kat sini. Dia print out kat dalam ni. Kalau void dia tak hantar balik data tu kat main, dia print out kat dalam ni je. Jadi dia tak call kat sini, dia just print out macam biasa je. Main ni bila dia call ni kan, dia call ni and then dia kena return balik hasil daripada operasi ni untuk dia print out kat dalam main. Tidak. Faham tak? Saya rasa saya guna perkataan yang paling mudah lah ni untuk saya explain. Doktor. Contoh yang paling mudah. Doktor. Dengar tak? Maksudnya dekat print dia jadi hasil tolak lah kan doktor kan? Ni hasil tolak ni operasi tambah. Dekat Dia ni call lah. yang kita nak print out. Oh tu. Doktor tulis hasil tambah. Mana? Mana hasil tambah? Mana? Dekat Mana, untuk mana, yang mana? hasil tolak. Tolak ni. Tolak total ni. Atas doktor, Total tolak. atas. Yang doktor output. Hasil tolak. Betul lah ni. Output. Ni. Yang tu depan Ha? doktor. Yang dalam Ni, pembuka itu kata je. tu. Tu. Sebab dia refer ni, bila dia jumpa calling method ni, dia terus jump. Kat mana nama sama dia? Okey kat sini. And then dia penghantar data, and then proses, and then dia jumpa return ni, dia return balik, dia print kat sini output dia. Jadi kita tengok output dia. Katakanlah saya masuk. Hasil tambah 10 dan 5 ialah 15. Hasil tolak 10 dan 5 ialah 5. Output dia nampak macam sama tau. Dia sama. Yang atas ni hasil tambah ni saya guna void. Without return value. Yang tolak ni saya guna integer punya with return value. Ada dua. Hasil dia sama. Hasil tolak ni print out dalam main. Hasil tambah print out dalam function itu. Okay. Bezalah dua benda. Bezalah untuk function. Maknanya bila kamu buat projek nanti kamu kena pandai-pandai cari reasonnya sesuai lah. Okay. Kalau kamu nak jadi seorang programmer yang profesional, kamu kena susun kamu punya kod tu supaya nampak kemas. Katakanlah operasi yang ini, saya nak print dalam main. Semua print dalam main. Ada certain operasi je kita tak return value tu, kita just nak print dalam function. Mana kamu kena tahu susun tu macam mana. Pada problem yang kamu nak settle lah. Okay, boleh? Ada soalan lagi? Sebelum saya nak pergi kepada passing array pula. Data dalam bentuk array dia nak passing macam mana? Okay, kalau data dalam bentuk array, dia passing array lah. Okay. Yang ni tak ada nak tanya
Semua okey? Nanti saya nak bagi soalan tau. Soalan tu sama macam yang dalam grup tu. 2 soalan. Eh? Untuk array, passing array Saya nak tunjuk kita passing array dalam okay. Declaration. Okay. Saya nak letaklah declaration satu nombor. Okay, yang ini saya buat array. Data 10 array saya declare. Okay. Ini saya calling. Saya calling method. Method ni nama dia assign. Assign value. Then saya passing data dia, data X dengan Y lah. Okay. Kenapa dia merah? Sebab method tak ada lagi. Okay, sebab method tak ada lagi. Kita create kat sini method function function ataupun tak static void. Yang ini pun without return Jadi kalau kamu nak tahu function tu without with return value, kamu tengok ni je. Kalau void itu tak ada return lah. Kalau void tak ada return. Kalau dia ada integer ke double ke kat situ, dia adalah return value. Kat sini saya terima array Y ni. Okay. Y ni dia passing data array. Dia passing data array, jadi saya terima array lah. Jadi untuk proses kat dalam ni, proses dalam ni saya nak assign value barulah untuk X dan Y. Okay. Saya tukar nama. Sini saya keliru dengan declaration yang lama. Saya nak assign yang baru ni, nanti keliru, saya tukarlah satu. Okay. Jadi saya pun 61, 123. Untuk array yang pertama kosong, saya nak buat declaration. Okay. Jadi saya pun sistem okay. X is system inline is Y array Y array kosong ni is okay.
Ni saya print out dalam function sebabkan dia void. Kalau saya nak buat with return value macam mana? Okay, katakanlah saya function kat bawah ni, saya create static integer, saya nak return value sama lah. Sama boleh, tak ada masalah. Kita nak panggil method yang berbeza. Method yang berbeza, nama sama dan passing data yang sama. Okay? Ada return lah. Ada return dalam bentuk integer ni. Cumanya kat sini, kamu kena buat something process kat sini. Dia kena return satu. Dia kena return satu variable. Contohnya kamu nak kira total kan. Total number. Maksudnya kamu nak kena buat lah fungsi 61 plus kan. Jadi dia kena return total number ni lah. Return total number, dia kena print output dia. Sekejap saya copy sini. Print output dia kat atas ni lah. And dia merah kat bawah tu sebab dia tak ada calling lagi kat atas. Maknanya dia tak jumpa calling data tu. Okay. Saya tukar nama assign value with return. With return. Assign value with return. Assign value yang without return tukar nama sini. Return. Jangan tu nama method. Okay. Okay, sudah panggil kat situ. Ni bila dia return, dia akan hantar dekat sini and then dia akan print. Tu pula ni. Okay. Jadi X is 1, 2, 3, 4. XY is 5, 6, 7, 8. New total value is yang dia dua tu 6, 9, 1, 2. Jadi kat sini ada dua perkara lah. Okay, kamu nampak beza dia di mana di sini void. Okay, void dia print out kat dalam function. Bila dia ada integer kat sini ataupun kecar ke, okay, dia kena ada return value dan call dia ke atas ni dalam system.out.print. Boleh? Faham Ada persoalan? Ada soalan? Sebelum kita habis lab kita hari ni. Tak ada doktor. Doktor rekod ni nanti. Ya, saya rekod. Oh, okay. Okay, jadi nak study balik lah ni minta study balik tau sebab saya nanti lab yang ini saya sentuh
function next week saya nak masuk tajuk lain dah. GUI ke apa ke, text file ke. Jadi untuk function ni buat latihan lah. Buat latihan yang saya bagi dalam group lab. 2 soalan tu. Tengok dah kan? Ke belum? Ya. Belum exercise method tu. Exercise method. Saya share dulu soalan saya. Tengok soalan. Exercise method. Ni soalan dia. Okay, ni soalan exercise yang kamu kena buat. Okay, di mana saya ada bagi 2 function kat sini. Di mana kena guna return lah, return value dalam bentuk double double. Bukan void ni. Okay, maknanya kamu kena print out output dia dalam main. Dan ini adalah formula di mana kamu kena buat sistem ataupun untuk convert pound and kilogram. Okay, formula dah ada. And then kamu kena hasilkan output dia macam ni lah. Okay. Maknanya kat sini kalau kamu nampak ni macam dia ada guna looping sikit lah. Maknanya kamu kena mix looping dengan function. Maknanya dalam proses tu kamu kena tambah for looping sikit. Untuk dia calculate, untuk dia buat calculation ni lah. Okay. Soalan yang kedua adalah method. Okay, satu method nama dia reverse. And then dia terima data daripada main number. Di sini kamu nampak dia guna void. Void ni without return value. Maknanya kamu boleh print out output dia dalam function reverse itu sendirilah. Maknanya tiada penggunaan return dalam function ini. Okay, sebab dia tidak menerima apa-apa return value. Di atas ni kena ada return sebab dia guna double kan. Ni. Boleh? Ini cara nak panggil lah. Cara panggil dia macam ni and then dia hantar data dia macam ni and then dia display output. Kalau boleh yang ini, soalan 2 ni, soalan 2, 3 lah, 2 ni minta user input daripada scanner. Okay? Boleh? Okay. Itu sahajalah daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, kita boleh bertanya lah dalam WhatsApp ke apa. Okay, untuk yang Solihin hari tu awak ada bagi kat saya tak sempat tengok lagi. Boleh tak awak share kat sini, kita tengok kejap? Yang hari tu, yang awak tak boleh keluar output tu. Yang itu kan? Saya tak sempat tengok lagi. Ya, doktor. Muhammad Afif ada tak? Afif Irfan. Tak ada masuk. Majidah? Andik Majidah? Majidah ada? Tak ada, dikira tidak hadir ya. Izian? Nur Izian? Juga tak ada.
Nazrul. Mana Nazrul Aizat ni? Sementara Ya, kita ya. baru saling share. Awak ni macam mana Awak join tak saya punya kelas? Online je awak join? Setakat ni online tapi saya dah buat dah permohonan. Patutnya boleh masuk dah rasanya 20 tapi dah tunda. Ya. Hmm. Tapi tak boleh kat buat PKP kan. Hmm. Jadi tegasan semua dah hantar ke? Saya dah hantar ikut link yang doktor bagi lah. Yang latest itu hantar tak? Yang kehadiran tu dah hantar dah. Yang 2D. paling latest ya 2 tak hantar lagi. Yang mana? Yang soalan 2D array ke? Yang tu dia dah hantar dah. Awak hantar apa kat saya? Saya hantar file coding dengan words lah. Sebab saya terima data lain. Lain. Ha. Sekejap saya buka. Try buka. Takut awak salah hantar. Tak apa kalau saya tak boleh. Saya dah hantar betul dah semalam. Saya submit semalam. Awak orang pertama saya hantar. Ya ke? Tapi kejap. Takut awak salah hantar. Lab kan? Kehadiran lab kan? Yang link yang doktor bagi minggu lepas. Orang lain silap. Ikma Ramli. Ada Ikma dah ni. Oh, Ikma Ramli yang silap hantar. Saya dah betul lah. Sekejap saya cari nama awak. Awak hantar bila? Semalam? Semalam. Surah Aizat. Betul. Betul dah. Awak hantar Okey, dalam zip kan? Zip. Okay. Ikma. Mana Ikma Ramli ni? Ikma. Ikmal tak ada lagi doktor. Ada 4 orang ni, 5 lah sekarang lelaki. Tapi tak ada nama Ikma Ikmal. dalam mana? Ikma Tak ada Ramli ni nama. mana? Nama Ikmal doktor. I am kot. Kenapa dia letak Filipin? Uh, Sebab saya nak Salah. gelak dia hantar kat saya ni. Salah sebab nama kita orang Anas, Hafiz, Nazrul, Solih, Haris. Tak ada nama Sebab Ikmal. dia letak PP kat sini ni. Muhammad Ikmal Ramli PP. Dia hantar kat saya assignment cabaran pembangunan modal insan di era globalisasi. Dia hantar time malam Aduh. kot. Salah ni. Akan Nazrul. Okay. Doktor Mana? nak tengok Share ke? dah? Ya, boleh. Buka. Sekejap kita tengok sekejap. Ada kelas ke? Tak ada tak? Tak ada doktor. Okay, share kejap. Kalau ada siapa-siapa nak share ke apa ke, nak discuss ke kejap boleh lah. Ini doktor. Doktor nampak ke? Besar sikit. Saya salah share lah. Saya tak pernah Besarkan share sikit. ni. Besarkan Ha? sikit. Besarkan lagi ya. Dekat internet, lepas tu awak ke belakang. Punya ball dia. Oh tu. Nampak doktor? Okay, naik atas sekali. Okay. Ni yang produk tu kan? Okay, turun. Okay, lagi. Okay. Yang gitu apa dia awak nak buat apa dah?
Itu jap. Okay. Awak nak kira ni kan, total kan? Loop yang ni. Ni produk ni. Doktor nampak ke? Hmm. Yang ni soalan 4 ni. Saya buka soalan. Doktor nampak ke soalan? Soalan tak ada. Awak kena share. Share screen katanya. Awak kena share. Tak boleh share screen. Share Kena? window ke apa? Share atas sekali tu. Okay. Nampak dah? Kena ambil share screen je. Nampak? Yang soalan ni. Dia nak product number, quantity sold. Saya tak tahu je. Ni saya tak kawan buat macam ni. Maknanya kena kira total retail untuk semua produk yang dah dijual lah. Dia nak total retail. Lepas tu dia nak yang setiner ni tu tak faham saya kata. Setiner control loop. Tu bila dia nak stop looping tu. Kena control loop. Ya. Maknanya Ni saya tak faham. maknanya awak kena ada satu macam statement. Statement tanya user tu, nak continue ke nak stop? Kalau nak stop kena tekan apa dia, awak stick kat situ. Kosong ke, satu ke. Macam gitulah. Boleh dia stop looping tu. Macam tadi awak letak dekat Y tu selagi tak sama dengan 100 Yang tu. Salah kan. Mana? Ya. Maknanya awak kena tengok ada contoh coding yang saya bagi tu yang sentinel loop tu. Dalam slide pun ada. Kan? Bila klik nombor tu dia akan stop looping. Betul. Biasanya kita guna untuk do while lah biasa. Guna while pun boleh. Awak kena baiki lagi coding awak ni. Itulah saya tak tahu. Salah banyak ni doktor. Ni doktor. Cuba awak run je ni je lah. Mana run dia? Produk kita letak 3. Quantity pun okay. Dia pergi lagi sampai 100 saya dia jadi. Dah awak letak 100. Itu nak stopkan dia tu. Kat situ awak kena letak. Mana yang aku nak berhentikan Awak macam gini, lepas dia keluar, your total item 3 is kan RM29.94 kan. Lepas tu awak tanya user, do you want to continue? Bila user tulis yes, Y ke 1 ke, baru tanya enter your product, enter your quantity pula. Macam itulah. Sehinggalah user tu nak stop dah. Okay, dia klik kosong, stop. Habislah, gitu je lah. Yang nak buat yang tu macam mana nak bagi tahu dia yes or no stop tu? Ada dalam slide yang saya bagi tu, dia kena guna Y. Selagi Y macam ni ke? Y? mana? Macam mana? Y produk, try awak ubah sini. Dia kena ada tambah Y. Produk tak sama dengan 3 contohnya. 3. Produk tak sama dengan 3. Tak sama? Tanda seru sama dengan 3 tadi. Tanda seru. Tanda seru sama dengan 3. Cuba siapa-siapa tolong buka slide looping yang ada sentinel. Siapa-siapa lah tolong share sekejap. Okay, cuba run. Dia tak nak run pula. Kenapa Ada error ke? On. Okay, produk. Saya nak pilih yang kit ni. Ni produk. Awak soalan
Okey, kalau soalan macam ni, kat sini awak kena buat intro dulu kejap. Awak kena design dulu Terus awak rosak terus. awak kena design dulu output awak tu awak nak macam mana. Output. Ni output dah buat dah dekat dalam case ni kan. Ni output. Tapi nak bagi dia yang sentinel tu saya tak faham tu. Cuba seorang buka ni, Output dah buat dah. buka slide looping. P. P. Yang saya ada bagi. Kejap dulu kan saya pada musik P. Cuba cari slide looping. Awak cari dekat Google jumpa. Sentinel, awak tarik je Sentinel loop. Sentinel loop Java. Keluar lalu lah. Kalau susah sangat nak cari nota. Mungkin nak tutup dulu lah Chef. Dia dah tahu kat atas ni. Ya saya tengok lah. Mana nota tu. Nota looping. Kat sini saya nak share sekejap. Ni ada jumpa ni. Ni yang saya cari dalam Google ni. Okay, awak tengok tak? Kan? Sini dia ada, dia nak add number kan? Value sum, okay, console scanner, enter first. Ni. Enter first integer, enter 0 untuk quick. Maknanya enter 0 untuk quick. Okay, value selagi tak sama dengan kosong, selagi tu dia pusing looping dia. Ni sentinel loop ni. Sama dengan kosong. Selagi dia tak kosong, maknanya user tu masuklah nombor apa-apa. Selagi dia tak key in 0, selagi itulah wire ni akan loop. And then dia buat operasi tambah and then dia buatlah output dia and then dia masukkanlah user ni. Maknanya dia buat kat dalam ni lah dia kamu kena tambah. Please enter your product tadi kan, nak berapa produk. And Ada display total kat sini, kat bawah. Macam kamu tadi, switch tu kat dalam kan? Kat dalam Y kan? dalam Y. Selagi tak sama dengan kosong, selagi tu dia akan looping lah awak punya switch. Kena letak lah, barulah user tahu. Okay, nak berhenti stop tu kena klik apa. Jadi dia klik 0 baru. Okay. Cuba saya copy coding ni, kita try tengok hasil dia. Output dia kan? Tu output dia. Sekejap saya nak try run dulu coding ni supaya kamu senang nampak. Okay.
Okay, saya share sekejap. Okay. Okay, ni kan. Okay, last enter kan. Enter 0 untuk quick. Okay, selagi value yang user masukkan ni tidak sama dengan kosong, selagi itulah dia tambah apa value yang user masukkan. Okay. Ini dia minta daripada user lah. Maknanya dekat dalam ni dia kena buat satu lagi konsol ni yang sama ni kan, untuk dia minta daripada user data, and then last sekali baru display out. Okay, cuba run. Okay, first data katakanlah saya masuk 5. Tak lagi 7, 8. Tak lagi sehinggalah saya masuk apa-apa nombor, selagi tak kosong, selagi tu dah dia nak nombor apa. Selagi itulah dia looping dia punya while dia. Okay, tu dah banyak sangat saya pun letak kosong untuk dia keluar sum. Nampak tak? Itulah dia panggil sentinel loop. Boleh? Boleh doktor. Faham. Jadi yang kontrol tu Y ni lah. Oh, dia kena pilih nombor apa lah nak stop dia Nombor kosong lah. Ya. Ke kosong ke. Macam awak tu, Oh. coding awak tadi ada silap sikit. Kena backi sikit. Saya pilih nombor kosong juga suruh dia orang bila dia orang nak berhenti tetap kosong. Boleh. Tapi saya kena keluarkan yang sistem out.print enter the first tu lah. Nak kena bagi tahu juga kat dia yang letak nombor kosong dulu. Awak edit coding saya ni, tambah je awak punya. Oh. Maknanya switch awak ni kat dalam ni lah. Awak letak switch awak kat sini lah. Switch awak tu kat dalam ni lah. Maknanya selagi user tu dok keluar, dia masuk dia punya kuantiti produk, dia masuk dia punya bilangan produk untuk dia kira lah total produk tu berapa. Boleh? Sekali. Boleh, faham. Okay. Jelas doktor. Okay. Ada soalan lain tak? Yang apa tu, yang selama ni klik blur ke? Nanti test bila nak buat doktor? Ya, test midterm Midterm. Midterm kan test. Midterm Test dalam seminggu 2 ni lah kot. Tengah Seminggu 2 rancang ni. dalam next week. Tengah rancang tu dalam next week. Nanti kita bagi tarikh. Next week doktor. Korang free bila nak buat petang ke? Nak buat sebab dia dalam 2 jam juga tu midterm tu. Tak, maksudnya yang lab test tu. Lab test luar. Yang kawan dah buat dah kot. Lab C dah buat dah. Dia dah buat dah. Lab P kan? FPP ke apa yang dengan Puan Rohana kan? Betul. Dah buat dah. Diorang dah buat dah. Yang tu. Mungkin kita akan buat this week 1 kena 2 kali. This week. This week bila tu? Tengoklah nanti saya tengah cari masa yang sesuai sebab kena run kali semua. Yang member awak tu dia Puan Rohana tu tersalah bagi sebenarnya, dia sepatutnya kena run sekali. Jadi tak, kita bagi soalan lain lah. Tak apalah kalau tak lancik. Jadi saya nak tanya kamu lah, kamu boleh buat bila? Sejam je dalam 2 soalan lah macam tu. 1 jam. Boleh je doktor. Kita nak run semua. IM, PP, KRK, KI itu semua. Itu tu yang tak tahu doktor. Itu kan tanya sekali tu.
Saya ingat kena buat waktu ni, waktu rehat 1 hingga 2. Okay, semua free lah kot. Itulah. Sebab jadual korang pun pack juga kan? So, lagi-lagi dekat rumah ni lain sikit doktor. Mak panggil tolong je. Cakap lah kat mak ni ada lab test ni daripada jam berapa tampal dekat pintu. Dia guna hemat free saya ni. Aduh. Okay, tak apalah, nanti tunggulah kita hari mungkin hari ni kot nak Ni hari ni? Oh. decide hari ni, tarikh Oh. bila semua. Relax Boleh dulu, juga doktor. buat pop quiz kan? Jangan doktor, kejap tak apa. Tak ready lagi ni. Doktor bagi tarikh lah. Nantilah saya bagi insyaAllah. Yang discuss lagi ni. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sampai sini dululah. Saya akan share video ni dalam YouTube saya dan jangan lupa subscribe. Okey. Dan. Ada banyak lagi tu video tak lagi nak masuk. Ada yang saya dah mengajar sebelum ni kan untuk kamu nak ulang kaji ke kan. Okey. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi next week insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.